Dan lagi amat payah jalannya akhirat. Dan amat banyak seterunya jalan akhirat. Bukan setakat payah jalan agama ni. Kadang-kadang tu seteru pun banyak kiri kanan. Sama ada seteru dalaman ke ataupun seteru luaran. Kadang-kadang tu nafsu kita sendiri jadi seteru kita, menghalang kita daripada buat ibadah. Kadang-kadang tu bisikan-bisikan daripada syaitan iblis yang suruh kita tinggal agama ni. Kadang-kadang tu bisikan daripada luar. Manusia, kawan kita ajak kepada kemungkaran, ajak kepada maksiat, ajak kepada buat benda dosa. Kadang-kadang keluarga kita sendiri kadang-kadang tu menyeru kita, mengajak kita buat benda kejahatan. Tapi dia kata, dan amat banyak seterunya jalan akhirat ni. Maka ialah jalan akhirat ni sebenar-benar musafir yang berkehendak kepada bekal yang banyak. Baik itu perjalanan nak pergi ke akhirat ni adalah perjalanan yang berkehendak kepada bekalan yang amat banyak. Jadi kita hidup atas dunia ni daripada sekarang, kita simpan bekalan-bekalan lain sebanyak-banyaknya. Banyak bekalan kita, senanglah kita di akhirat kelak. Macam orang bekal lah. Banyak bekalan dia nak pergi musafir daripada Kuala Lumpur ke Kedah macam kata. Banyak bekalan dia, tak lapar, tak ada harga lah dia. Senanglah dia hidup. Bagi orang yang tidak ada bekalan, di tengah jalan dia akan kelaparan, kehausan. Demikianlah orang yang tak ada bekal. Dan orang yang ada bekal, bila dia berjalan pergi ke akhirat. Maka yang terlebih kepala bekal dan yang terlebih memberi manfaat bekal itu takwa Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dia kata, dan maka yang terlebih kepala bekal. Kepala bekal ni maksudnya bekal yang paling besar. Bekal yang paling utama kita panggil. Maka yang terlebih kepala bekal maksudnya bekal hak paling utama sekali. Dan yang terlebih memberi manfaat bekal, kata bekal hak paling memberi manfaat sekali. Bekal ni lah bekalan utama yang mesti kita kena bawa untuk ke akhirat benda. Iaitulah dia kata takwa akan Allah Ta'ala. Takwa ni adalah satu bekalan yang paling utama yang mesti kita kena bawa. Setiap orang yang beriman, bekalan ni lah dia panggil kepala modal dia. Modal utama dia. Bekal modal utama dia untuk dibawa ke akhirat. Benda iaitulah takwa. Dalilnya seperti firman Allah Ta'ala. Allah sebut dalam Quran yang menyatakan takwa ni adalah bekalan yang paling besar, bekalan yang paling utama untuk kita bawa. Allah sebut fa inna khairaz zadi taqwa. Dan mengambil bekal olehmu, kata Tuhan, dan ambil bekal lah olehmu. Mu kena mengambil bekal. Kita nak berjalan jauh pun kena bawa bekal. Atas dunia ni nak pergi musafir situ, nak pergi musafir sini pun kena ada bekal. Apatah lagi nak bermusafir ke akhirat. Mesti kena ada bekal, kata Tuhan. Maka bahawasanya sebaik-baik bekal itu ialah takut akan Allah Ta'ala. Itu dia panggil takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal tu ialah kita bertakwa kepada Allah. Apa maksud bertakwa? Takut kepada Allah. Macam mana takut kepada Allah Ta'ala? Kita lihat apakah kupasan musannif, apakah kupasan daripada pengarang rahimahullah Ta'ala berkenaan dengan takwa. Benda gak takwa ni? Kita kena ingat setiap diri kita kena ada takwa sebagai bekalan untuk kita ke akhirat. Bahkan dalam setiap khutbah, setiap hari Jumaat, Tok Khatib selalu berpesan kepada kita supaya kita bertakwa. Apakah bertakwa? Apakah itu maksud takwa? Dia kata maka adalah takwa itu lafaz yang menghimpunkan dua makna. Takwa ni bila sebut takwa, ittaqullah. Apa maksud takwa? Bertakwalah kamu. Apa maksud takwa? Takwa ni di dalam kalimah takwa dia ada dua makna. Dia menghimpunkan dua makna. Sebut takwa dia ada dua makna ni. Benda dua makna.
Iaitu dua makna ni, mengerja dan menjunjungkan awamir. Itu yang pertama. Makna yang pertama takwa ni ialah mengerjakan dan menjunjungkan awamir. Awamir itu perintah. Segala titah perintah Allah Ta'ala, segala suruhan Allah Ta'ala, kita kerja dan kita junjung. Allah Ta'ala kata, aqimus salah, dirikan sembahyang. Kita tak pernah tinggal sembahyang. Wa atuz zakah, kerjakan, tunaikan zakat. Kita tak pernah tinggalkan zakat. Kalau cukup nisab lah, dengan syarat-syarat dia. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wahai orang yang beriman, diperintahkan, difardukan kepada kamu itu berpuasa. Perintah puasa. Bila Allah Ta'ala sebut perintah puasa, kita pun junjung, kita pun ikut, buat kerja apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala suruh menutup aurat, kita tutup aurat. Allah Ta'ala suruh berperang fisabilillah, kita berperang fisabilillah. Jadi setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan keluar, keluar warang perintah daripada Allah Subhanahu Ta'ala, kita junjung dan kita buat. Itu makna yang pertama daripada perkataan takwa. Dan yang kedua, dia kata dan ijtinabul manahi. Dan ijtinabul manahi. Apa maksud ijtinabul manahi? Iaitulah dia panggil menjauhkan segala larangan. Yang pertama, maksud takwa, menjunjung segala titah perintah. Yang kedua, kita menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia panggil apa? Takwa. Yakni takwa ada dua makna tu. Yakni mengerjakan segala yang disuruh dan menjauhkan segala yang ditegah. Itu maksud takwa. Maksudnya takwa ni dia ada dua, kita kena himpun dua-dua ni. Dua makna. Yang pertama, setiap apa yang Allah suruh kita buat belaka. Sama ada perintah tu perintah fardu ataupun perintah sunat. Yang kedua, kita kena jauhkan segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishah. Jangan kamu hampiri zina. Kerana zina itu kita tak buat, kita jauhkan. Larang kita daripada minum arak. Innamal khamru wal maisir wal azlam rijsum min amali syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan tersebut. Hanya sesungguhnya arak itu, judi itu, menilik, tilik nasi, itu semua dipanggil rijsun, perbuatan yang najis, perbuatan yang keji, min amal syaitan, daripada amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhkan kamu. Kita pun tinggal benda tu. Allah Ta'ala larang kita minum arak, berjudi. Allah Ta'ala larang kita mencuri. Allah Ta'ala larang kita buat perkara kemungkaran, maksiat, derhaka kepada mak ayah. Bermusuhan dengan orang Islam, sesama Muslim. Jadi kita tinggal segala larangan-larangan. Tu dia panggil takwa. Setiap benda Allah Ta'ala suruh kita buat, setiap apa Allah Ta'ala larang kita tinggalkan. Kita gabungkan dua benda ni, maka itulah dia panggil takwa. Jadi takwa ni lah sebaik-baik bekalan kita untuk kita menuju ke akhirat kelak. Sebabnya takwa ni dia merangkumi dah. Dia merangkumi dah semua perkara, semua ibadah kita, semua perkara hak Ta'ala larang kita tinggalkan, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang wajib kita buat. Sebab takwa ni dia merangkumi belaka. Itulah takwa ni lah dia panggil sebaik-baik bekalan kita untuk habis. Dia kata, maka hendaklah engkau ijtihadkan sekuasa-kuasamu menjunjungkan akan segala yang diwajibkan atasmu sekadar kuasamu,
daripada mengenal akan Allah, yakni mengenal akan barang yang wajib baginya Allah, dan barang yang mustahil atasnya, dan barang yang harus baginya. Okey, kita ambil sikit. Dia kata iktihad tu maksudnya bersungguh-sungguh. Mu kena bersungguh-sungguh sekuasa mampu-mampumu. Bersungguh benda, bersungguh menjunjungkan akan segala yang diwajibkan atasmu. Kadang-kadang kita rasa berat je nak sembahyang. Kita rasa berat je nak mengerjakan ibadah kepada Allah Taala. Semuka tu malahnya lah. Berat kepala selalu buka Quran. Tapi kalau baca surat khabar, kalau baca majalah, cerah pula mata. Tu. Kalau orang ceramah dalam TV, kuliah, cepat-cepat kita nak alih. Nak katanya benda hak baik ni adalah perkara hak tak disukai oleh nafsu kita. Dalam satu hadis Nabi SAW ada menyebut bahawasanya syurga ni adalah dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak digemari oleh nafsu kita. Syurga ni kata Nabi, syurga ni adalah perkara dikelilingi oleh perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu kita. Kalau benda tu boleh membawa kita ke syurga, nafsu kita berat nak buat, malah. Tu tak nak buat, malahnya, dengan mengantuk lah, dengan boring lah, macam-macam. Kalau benda agama, kalau benda yang boleh memberi manfaat kepada kita, kalau benda yang boleh memberi pahala kepada kita. Sebaliknya kata Nabi SAW, neraka tu pula dikelilingi oleh perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu. Macam lah tu kita nak tahu benda tu benda syurga ke benda neraka. Kalau neraka ni kata Nabi dikelilingi oleh benda-benda yang diingini, digemari oleh nafsu kita. Memang okay. Bila sebut benda hak jahat nafsu kita nak buat sangat. Tu. Tengok cerita benda hak maksiat, hak tak tutup aurat, yang mendedahkan aurat, perkara-perkara yang menggairahkan, orang panggil, perkara-perkara yang menaikkan nafsu, nak sangat kita, tak tidur semalam-malaman pun tak apa. Kat tengok benda gitu. Tu. Kalau dengar benda-benda yang mengasyikkan, muzik, yang melekakan kita, yang menyebabkan kita duduk dalam alam khayalan, dengan muzik-muzik, suka sangat kita. Tapi bila dengar Quran, mengantuk selalu. Dengar letak je Quran dan link dengan kita, mengaji Quran, tidur selalu. Tu. Tapi kalau benda-benda hak maksiat, segar. Sebab apa kata Nabi? Sebab neraka tu dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu kita. Sebab itu kata musannif rahimahullah taala, seboleh-bolehnya, sekuasa-kuasanya, semampu kita yang boleh kita junjung juga perkara hak Taala wajibkan atas kita. Sekadar kuasamu, semampu kita lah. Tu. Kalau boleh kita baca Quran tu malah semalam-malam baca juga, habislah juga. Semuka sekali baca. Tu. Habislah juga sehari tu sejuzuk kita baca, mengulang. Tu. Habis-habis tidak pun kita baca Quran. Tu. Nak katanya kalau boleh kita buat, apatah lagi benda wajib seperti sembahyang, puasa. Apakah perkara yang diwajibkan atasmu? Tu dia kata sini, daripada mengenal akan Allah Ta'ala, tu antara perkara yang wajib kita kena tahu. Kadang-kadang tu benda tak wajib kita kita tebeng buat juga. Maksud tebeng buat ni maksudnya kita buat, paksa juga diri kita buat, sedangkan benda tu bukan wajib. Sedang sebaliknya benda hak wajib kadang tu kita tak buat, macam zaman sekarang ni.
Zaman ni orang panggil akhir zaman ni. Benda-benda hak tak wajib dia paksa diri buat. Tapi benda wajib dia tinggalkan ke belakang. Kena ingat kita sebagai orang Islam, benda hak wajib kita kena dahulukan dia. Dahulukan perkara dia panggil aulawiyat. Perkara-perkara yang utama kita kena utamakan. Tu. Misal kata mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu taala. Belajar ilmu tauhid tu adalah fardu ain tu. Kerana tu kita dak belajar benda lain. Kita dak belajar ilmu tarannum. Kita dak belajar benda-benda hak fardu kifayah, sedangkan hak fardu ain kita tak belajar. Tu salah. Kita kena dahulukan perkara hak didahulukan, aulawiyat dulu. Antara perkara yang aulawiyat ialah kita kena belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ni adalah perkara hak utama sekali. Okey, sekarang kita ni dia fokus tentang perkara hak utama, iaitu kita kena belajar ilmu tauhid. Dekat sini perkara hak wajib kita kena buat sekuasa kita, semampu kita ialah mengenal akan Allah Ta'ala. Macam mana nak kenal Tuhan? Tuhan ni kita tak dapat lihat dia. Macam mana kita nak kenal? Kalau mak ayah kita, bolehlah kita kenal dengan sifat-sifat dia. Tu. Dengan perangai dia, dengan kelibat dia. Dengan Tuhan ni macam mana kita nak kenal? Dia kata sini, kenal Allah Ta'ala, yakni mengenal akan barang tu kena kepada sifat. Yakni kenal Allah Ta'ala tadi, mengenal akan barang, yakni sifat yang wajib baginya Allah Ta'ala. Satu. Kita nak kenal Allah Ta'ala bukan kita kena kenal zat dia, macam kita kenal anak kita, macam kita kenal saudara kita, macam kita kenal kawan-kawan kita. Dengan kita cam rupa dia, cam sifat, kelibat dia. Tak. Kenal Allah Subhanahu Ta'ala bukan macam tu. Kenal Allah Ta'ala bukan kita kenal zat dia. Kenal Allah Subhanahu Ta'ala dengan kita mengenalkan sifat-sifat dia. Sifat-sifat dia ada sifat-sifat yang wajib. Sebagaimana kita belajar dalam sifat 20. Walabatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Tu dia panggil sifat-sifat wajib. Maka tu dia panggil perkara hak wajib kita kena tahu. Dengan cara mengenal Allah Ta'ala, dengan cara kita mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Dan barang yang mustahil atasnya Allah. Barang tu kena kepada sifat. Dan yang kedua, kita kena tahu, kita kena mengetahui, kita kena belajar sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Benda sifat mustahil bagi Allah Ta'ala. Lawan bagi sifat wajib tadi lah. Adam, hudus, fana, mumasalatul hawadis, ihtiyajuhu ila ghairi ta'addud. Sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat yang wajib. Itu juga kita wajib kena pelajari. Bukan sunat. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan barang yang harus baginya Allah. Yang ketiga, kita kena tahu cara nak mengenal Allah Subhanahu Ta'ala ni ialah kita kena kenal sifat-sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Kalau kita belajar dalam sifat 20, sifat harus bagi Allah Ta'ala ni satu sahaja. Iaitulah berbuat tiap-tiap mungkin, berbuat mengadakan makhluk ni, ataupun meninggalkan membuat makhluk ni. Mungkin itu makhluk lah. Membuat tiap-tiap mungkin ataupun meninggalkan membuat mungkin. Itu sifat aruf. Boleh Allah Ta'ala nak ciptakan kita, boleh Allah Ta'ala tak ciptakan kita. Itu serah pada Allah Ta'ala. Serah kepada budi bicara Allah Ta'ala, sama ada dia nak buat ke satu makhluk tu ataupun tak nak buat. Itu dia panggil sifat haruf bagi Allah Ta'ala. Ini semua kita kena belajar secara detail. Kena belajar secara detail. Termasuk dalam kategori ilmu fardu ain. Kalau kita tak belajar ilmu ni, malaikat maut tiba-tiba ambil nyawa kita sedang tak pernah belajar pun sifat 20, tak tahu pun sifat wajib bagi Allah Ta'ala benda, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala benda, sifat harus bagi Allah Ta'ala benda, tak kenal pun Tuhan dengan mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala ni, maka orang tu tak lepas daripada diseksa oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Bahkan imannya pun dipersoalkan. Na'udzubillah min zalik. Itu wajib. Jadi kita kena mengutamakan wajib sebelum perkara-perkara yang fardu kifayah. Memanglah kita belajar ilmu sains,
ilmu teknologi, ilmu matematik, ilmu kedoktoran, itu adalah fardu juga, satu kefarduan, tapi itu dipanggil fardu kifayah. Sedangkan belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ini adalah satu dipanggil fardu ain. Fardu ain ni setiap orang kena belajar. Ada pun fardu kifayah tu dalam satu kampung seorang pun tak apa dah tahu. Kalau semua tahu lebih baik. Kalau seorang tahu pun memadai dah. Jadi ini adalah satu perkara yang dimulakan oleh musannif nak cerita tentang perkara akidah yang bersangkutan dengan Tuhan. Kita kena belajar ilmu-ilmu tauhid ni. Kita kena belajar ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. InsyaAllah secara detail musannif akan detailkan lagi berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. InsyaAllah kalau tak ada apa kita akan sambung kembali di malam esok. InsyaAllah kalau tak ada apa kita sambung lagi kat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.